Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Malajatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya Allah SWT beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni ada insyaAllah 2-3 hadis lah kita boleh bincang. Ini kita nak ambil lah berkaitan dengan zakat, dan malam ni insyaAllah kita tengok berkaitan dengan puasa. Haddatsana Hajjajun Haddatsana Hammad bin Zaid Haddatsana Ayyub an Abi Qilabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi asyaitanu fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Hajjaj beritahu kami daripada Hammad bin Zaid beritahu kepada Ayub daripada Abi Qilabah, kata Nabi SAW bahawa Nabi SAW menyampaikan khabar gembira kepada sahabat baginda dan bersabda, telah datang pada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh, satu bulan yang penuh keberkatan. Baik, hadis ini kata ulama di hujung Sya'ban Nabi beri berita gembira kepada para sahabat sebelum tibanya Ramadan. Maka kata para ahli ulama, boleh dan tak salah kalau pihak-pihak masjid menganjurkan ceramah ambang Ramadan, ulang kaji berkaitan Ramadan, cerita kelebihan-kelebihan Ramadan, kerana Nabi SAW sendiri akan ingatkan para sahabat berkaitan dengan kemuliaan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata bulan tu adalah bulan yang penuh keberkatan, yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan puasa pada paginya. Bulan ni bulan barakah. Berkat ni saya bagi tahu tuan-tuan, dia adalah satu benda yang subjektif. Kita tak boleh buat satu kiraan matematik dan logik dengan berkat ni, sebab dia di luar daripada kemampuan fikiran normal manusia tu, dia lain. Kalau kita ikut logik manusia, maknanya kita nak puasa pagi, malam kita tak payahlah sembahyang tarawih. Sepatutnya lah, penat tau. 8, ada setengah masjid 20, biasa masjid mau 20 ya. Surau ada tabur 8 ni. Patutnya kita tak payah sembahyang lah, penat tau. Tapi sembahyang, sembahyang bukan kata sembahyang tuan-tuan. Dah habis sembahyang, tilawah pula, tadarus, tambah lagi masa lagi. Balik ke apa? Balik tak ada hari balik time-time bila merepek letih, balik tidur sok bangun pukul 5 pula. Mai 10 malam lagi lah. Dah balik lambat ke 12:30 1 lah. Pukul 4 qiyam mulai sampai dah kat rumah. Tok Imam tak sampai lagi, dia sampai dah. Siapa dia? Tok Siap. Dia kena main buka pintu. Dia awal pada Tok Imam lagi. Imam jemputan pun baru atas kereta dia main dah. Tok Siap. Bukan dia buka masjid dia belum, dia main tu, dia sembahyang. Barakah. Sebab tu dia lain. Orang jadi semangat nak buat. Seolah-olah kata Allah Ta'ala, tuftahu fihi abwabul jannah. Dua,
Satu memang betul pintu syurga dibuka. Satu simbolik, disebabkan orang buat baik banyak, orang buat jahat sikit, tak ada orang nak apa, nak buat maksiat ke apa-apa tak ada. Macam pintu syurga buka, macam pintu syurga tertutup, pintu neraka tutup. Jadi orang tak mau buat benda jahat apa semua, sebab orang duk pulun buat benda baik. Sebab barakah bulan Ramadan. Berkat ni dia macam kahwin lah tuan. Dulu kita tak kahwin, duduk seorang bujang, 5 orang duduk satu rumah. Seorang bayar RM50, sewa rumah RM250. Ada RM250 sewa rumah. Sewa kubur rumah tak ada RM250. Katalah dia bayar seorang RM200. Contoh Pulau Pinang ni RM700 ke RM1,000 tu normal lah. Rumah RM42,000, sewa buat renovation sikit, buat dapur sikit, lempak pergi kitchen kabinet, RM1,000 sewa. Bulan berapa? RM200 contoh RM200 tu sebulan. Bujang ni makan biar berapa pun, nasi goreng bujang ada. Nasi bujang kan, pergi kedai kan, dia buat sambal belacan sikit, goreng telur mata sikit, makan yang tu 2 pinggan tambah. Tak sedap pun sedap, tapi terpaksa pun terpaksa. Kan, tak ada lah sedap sangat, tapi mainan lapak ni dia kedarah agak lah. Lepas tu tata kita menikah. Nikah dengan satu markah, muda alok sedap, nikah main duduk kita. Tak boleh duduk dah dengan rumah tu semua 5 orang. Bawa isteri sewa asing. Maksudnya 1,000 tu kita seorang kena cover. Isteri tak kerja, bawa habis UiTM Shah Alam, ambil kos seni visual, kerja tak ada. Nak buat apa? Main duduk dengan aku lah. Duduk. Bila dah TV bekak satu, washing machine pun buka auto manual punya, peti ais satu pintu, King RM342. Tu pun offer online masa raya. Lazada dan Shopee. Sampai kat rumah guna tu, lain-lain tak ada apa, cushion pun tak ada, melempak kertas tidur saja betul ke bawah. 1,000 tu kita seorang cover. Ui, hari tu 200 pun makan nasi bujang. Ni 1,000. Boleh ke apa 1,000? Bukan saja 1,000, dengan karen, dengan ayam, banyak benda. Celah-celah tu dalam tak ada apa pun, beranak seorang pula. Cuy, baby keluar. Wek tu. Baby kalau keluar maksud dia apa tuan? Ada satu lagi pula tambahan lah, dengan pampers dia. Susu Dash Lady 1, 2, 3 RM22 5 orang. Tu kalau tak susu badan lah. Kalau dia susu badan, sip karena. Kalau dia tak mau, 3-4 kali susu badan, dia tak mau. Apa nak buat? Kena beli Dutch Lady, kena beli Dumex. 1, 2 dan 3 beli pula Dumex. Dumex mampu pula tentu sebulan 200 kat dia. Pampers dia lagi. Baju anak pertama mesti nak beli baju comel-comel. Takkan nak beli baju hak recycle-nya. Orang bagi duit. Tapi pelik tuan-tuan tak? Dapat anak, hari tu bawa motor. Dapat anak boleh tukar pakai kancil satu. Tak mana kau main duit, tak ada fikir tau. Aku dah banyak duit, 1,000 aku seorang sewa. Isteri aku baru dua lah, belajar jual nasi lemak apa, ada 3-4 bungkus kat bawah tu, tak ada apa pun. Dengan bawah tu satu lagi, dengan anak aku pula. Sepatutnya motor tu orang kena buang, kena pergi naik basikal. Pergi kerja naik basikal, daripada Batu Uban pergi Melpan. Oh naik basikal, oh tak boleh pergi. Kan? Aku ada perbelanjaan lagi nak tahu. Allah kayakan orang yang kahwin. Barakah dia kan. Yang lebih pelik lagi dapat anak besar, lagi dapat anak nombor 2 pula, tukar Azia pula, boleh tukar bau ya. Anak 3 sebab apa? Sebab keberkatan orang yang kahwin, Allah bagi barakah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tak boleh bayang. Kita fikir mana cerita ni. Gaji kita setahun naik RM50. Kalau fikir perbelanjaan tak lepas tau. Tang mana kita nak belanja, tang mana lah ni. Tak, kesemua tu di luar daripada kemampuan otak kita fikir. Tu nama dia keberkatan. Jadi Ramadan tu dia barakah. Macam kita gaji lah. Ada orang gaji RM5,000, RM7,000, RM10,000. Tak kira gaji berapa pun, ada keberkatan, Allah bagi kemuliaan. Tapi gaji yang banyak, barakah tak ada, ranjau, tipu orang,
Kerja pukul 8 tak ada rumah lagi. Pukul 8 kat mana? Kena tarik dengan roti bakar kat kedai pula apa, tak balik lagi. Duk merepek gitu. Gaji hang 5,000, tapi hang akan rasa macam 1,000 je gaji hang. Tapi gaji hang 1,000 je. Kerja bagui, berkat, bagui, tolong orang, sedekah tak kira dengan mak pak, tak kira, lepak pergi banyak-banyak kat semua orang semua. Gaji 1,000, tapi hang rasa macam 5,000 gaji hang. Allah ka'ab. Macam mana dia boleh up? Itulah konsep barakah. Jadi masuk je bulan Ramadan, tuan-tuan, dia nama dia barakah. Puasa tu sendiri berkat. Tambah bulan Ramadan. Puasa ni pelik, tuan-tuan. Kata tuan-tuan sampai pukul 9 satu hari tu kita tak sarapan lagi. Hari tu hari Isnin tu tengok, oi, Milan ni aku nak keluar tak ada ni. Dia ingat tadi. Hari ni hari Isnin. Katalah hari tu pukul 10.30. Tak makan lagi ni. Allah, bos kau buat kerja pula. Leceh betul bos ni. Tengok 10.30. Alang tak makan. Puasa tu ya. Buat kering sekali dia dah. 10.30. Tuan-tuan niat dia hati puasanya. Lapang tu terus tak tahu pergi mana. Dan dia boleh stay maintain sampai 7.30 malam. Muka relax ya. Isteri tanya, abang puasa tak makan tengah hari ke? Abang makan lambat sikit. Abang makan lambat? Abang pergi makan rumah perempuan lain pula. Perempuan pun dan nak jawab. Dia jawab awal dah. Tak, abang puasa. Oi, puasa. Tak makan apa? Tak, abang nak puasa ni. Tuan-tuan boleh puasa sampai ke apa? 7.30 maintain, relax, tak ada apa. Tu hari biasa tau puasa. Kalau bulan Ramadan, tuan-tuan abang, sebab tu Nabi kata, macam pintu syurga dibuka, macam pintu neraka ditutup. Dan lebih pada lagi apa? Syaitan diikat. Memang betul syaitan diikat? Atau ada juga orang kena rasuk bulan puasa. Betul ke syaitan kena ikat? Ada dua terjemahan. Satu betul, memang syaitan kena ikat. Satu lagi tak. Ada tiga. Apa dia? Syaitan hak besar-besar ya. Hak jenis syaitan sekolah rendah, prasekolah 6 tahun, 4 tahun semua dia duduk melewak situ. Dia tak syaitan. Malaikat tak heran dia sebab dia budak-budak lah, macam baru-baru tak. Hak besar-besar ni ya. Hak jenis raja untuk imam, hak raja pengurusi, hak raja AJK, hak raja untuk syekh. Hak tu yang kena. Hak biasa-biasa dibiak. Hak biasa-biasa tu duduk kacau itu. Yang kedua, kata ulama, syaitan tu ada, siapa pun tak kena tangkap. Tu yang Nabi kata kena tangkap. Kena tangkap tu kemampuan dan keupayaan dia dikurangkan. Dia punya kuasa nak kacau orang tu reduce. Katalah kuasa nak kacau orang 100, malaikat betul jadi 20 ya. Jadi dia ada benda yang dia boleh kacau dan benda tak boleh kacau. Dia macam tu. Alam kulli halnya memang betul lah syaitan tu dia rantai. Bukti dia, tuan-tuan bila tengok ramai orang main semayang, orang jadi baik, derma, bulan puasa, tuan-tuan tengoklah. Semayang Jumaat salah satu masjid kita di Pulau Pinang ni, sebelum Covid dulu lah. Covid ni tapi pecah-pecah. Masa orang semua main Masjid Surau tahun 2019, saya tengok dekat board dia dekat dalam jabat tu, malam Jumaat terakhir Ramadan pada tahun 2019, kutipan Jumaat minggu terakhir 48,000. Orang gila-gila nak derma sebab hari ni last day lah. Sabtu, Ahad, Isnin dah raya dah. Dia main derma. Satu minggu punya derma tu punya banyak orang bagi. Sebab orang nampak keberkatan dalam bulan Ramadan. Cina pun derma, tuan-tuan. Banyak agak Cina-Cina yang derma. Banyak saya dapat telefon ni, ustaz, macam mana ni kawan-kawan jiran kami India, kita dah buat bubuk, dia seronok, dia nak lempar kat kita duit, bolehkah kami ambil? Cuma dia request kat kami, hampa buatlah sebulan sekali, buat satu bubuk, janganlah buah daging, bola ayam, buah apa, udang ke apa. Kami nak rasa juga, kami duduk taman ni kami pun seronok. AJK masyarakat tak apa-apa. Atau hari kita raikan dia, bukan mesti buah daging, kita buah ayam, buah udang. Sebab apa? Sebab mereka pun seronok, mereka pun derma. Bukan mereka kata, kalau boleh, bagi kat kami lah. Kalau hampa tak boleh daging, kalau hampa kata bubuk hampa mesti buah daging, tak apa-apa, kami tak hajat pada bubuk, kami nak bagi lah kat hampa, biar hampa guna masjid. AJK kata, jangan-jangan, kita tak apa, kita hajat, kita bagi jiran-jiran kita tak Islam pun rasa juga. Mereka pun main. Sampai orang tak Islam pun derma bulan puasa kak. Keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan.
punya banyak kebaikan, man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang tak dapat apa baik pun dalam bulan Ramadan, faqad hurim, dia terhalang daripada kebaikan. Itu terjemahan Kuala Lumpur lah. Terjemahan Batu Uban. Kalaulah sepanjang bulan Ramadan tak dapat apa, hang tak guna sedih je. Tu terjemah tu. Kalau saya habaq, dia diharamkan daripada kebaikan macam tak apa rasa kan. Biar tak haram pada kebaikan biasa. Kita kata siapa tak dapat, tak guna sedih kan. Oh, dia tersentak. Oh, abang kata aku tak guna sedih. Yalah, masjid kita ni penuh dengan bunga. Semua orang lalu dia ambil bunga, macam-macam benda dia ambil keluar situ. Oh, wangi seronok. Dia boleh lalu kat sini sampai hujung tu, orang tanya mana bunga. Bunga tak ambil, apa tak ambil. Dia kata apa? Punya berlambak bunga tak ambil. Happy ya. Maksud dia apa? Mental. Ramadan ni bunga berlambak-lambak. Orang kutip jalan, kutip Ramadan, pahala. Dia boleh hujung Ramadan satu dosa pun Allah tak ampun dia. Nabi barah. Hang memang celaka. Nabi buat tuncuk. Nabi bukan jadi marah orang, tapi Nabi marah sangat. Sepanjang Ramadan Nabi kata amin, amin, amin kat Jibril. Jibril doa supaya dapat kemusnahan orang ni, tak dapat kebaikan dalam bulan Ramadan. Itu bab berkaitan dengan Ramadan. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya dan hadis ketiga. Kita ada 3 hadis yang saya target untuk habis pada malam ni, insya-Allah. Kata Jibril alaihissalam, bukan, kata Amr al-As radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ata Jibrilu Ibrahim yaum at-tarwiyati faraha bihi ila Mina fa shalla bihi adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a wal 'isya'. Baik, Jibril alaihissalam datang. Ini ringkasan cerita haji Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tuan-tuan kita pernah pergi haji dan tengok perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tu diajak oleh Sayyidina Jibril kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Sebab apa dia ajakkan Sayyidina Ibrahim manasik haji? Kerana hampir banyak sejarah-sejarah haji ni adalah berlaku disebabkan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Start daripada sembelihan, start daripada kita katakan apa, melontar jamrah, start daripada Safa dan Marwah, sa'i dan sebagainya. Semua tu diambil berasaskan daripada suami, isteri, anak, pengorbanan yang mulia, maka dijadikan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Hari Tarwiyah tu bila? Hari Tarwiyah itu adalah hari sehari sebelum ada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Kemudian 9 Zulhijjah hari Arafah. 10 Zulhijjah hari raya. 11, 12, 13 hari tasyrik. Haji duduk pusing kot tu je, dengan ringkasan yang dibuat oleh Jibril AS kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim AS. Dan Ibrahim datang pada Ibrahim AS pada hari Tarawih, lalu bawanya kepada di Mina. Dan di tempat itulah Nabi Allah Ibrahim AS melakukan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh bersama dengan Jibril AS. Jadi 8 hari bulan tu ihram dan menginap di Mina. Ni datang sebelum Zuhur, sampai dah di Mina tu, hari Tarawih tu sampai dah. Duduk sembahyang Zuhur dengan Asar, dengan Maghrib, dengan Isya. Habis semua selesai di situ. Keesokannya 9 hari bulan, hari Arafah, 9 hari bulan. Apa yang dibuat? Selepas itu beliau membawanya ke Arafah untuk menempatkannya di kawasan Arak, atau tempat yang biasa ditempati oleh orang ramai, yang kita kenali sebagai tempat wukuf di Arafah sekarang ni. Ramai yang wukuf di mana? Wukuf di atas Jabal Rahmah tu kan. Yang sunnahnya yang diajak oleh Jibril AS itu adalah menghadap ke arah Jabal Rahmah, ataupun mereka pergi saja lepak di situlah. Tapi lokasi yang patut yang diajak adalah di Arak, maknanya menghadap ke arah Jabal Rahmah. Kemudian 9 hari bulan sampai lepas subuh.
Lepas subuh di 9 hari bulan tu sampai Zuhur dengan Asar. Sampai Zuhur dengan Asar di mana? Di 9 hari bulan ketika tu di wukuf. Sampai di wukuf. Sembahyang Zuhur dengan Asar dan secara jamak, dan kemudiannya selepas Zuhur dan Asar bermulalah wukuf. Di mana? Di Arafah. Tu kemuncak daripada haji. Jadi sampai mana? Apa buat ketika wukuf ni? Buat ibadat, sembahyang, zikrullah, baca doa, hari-hari mustajab doa dan sebagainya. Amalan-amalan dibuat, diajak oleh baginda Jibril alaihissalam. Fasalla bihi salataini jami'an adh-dhuhra wal 'asra, thumma waqafa bihi Jibrilu, thumma waqafa bihi hatta idza kana ka'ajali ma yusalli ahadun minal muslimin al-maghriba fa afadha ila jam'in fa shalla bihi salataini. Dan kemudiannya apabila tiba sekadar masa seorang muslim melakukan solat maghrib yang paling ringkas, beliau bertolak ke Muzdalifah, dan di tempat itu beliau melakukan solat maghrib dan isyak, kemudian menginap. Itu adalah mabit di mana? Di Muzdalifah. Time itulah pakar-pakar duk buat persiapan kutip batu-batu apa semua untuk melontar jamrah. Mai sampai dekat 9 hari bulan. Jadi sampai situ solat pergi ke Muzdalifah, maghrib dan isyak jamak dan qasar siap-siap, dan di situ apa kita buat? Kumpul batu, semua siap-siap. Dan mai 10 hari bulan sekadar seorang muslim melakukan solat subuh berringkas. Kemudian beliau melakukan solat subuh, lalu menunggu di tempat tersebut sehingga akhir solat subuh, kemudian bertolak ke Mina pada pagi hari raya lah, 10 Zulhijjah tu tolak pergi ke Mina. Untuk apa? Melontar Jamratul Aqabah di situ. Kemudian menyembelih dan bercukur. Ni semua cerita tuan-tuan tahu. Masa dulu tak ada sampah, cepatlah kita boleh buat satu-satu pergerakan tu. Lani dan nak tuan-tuan nak bergerak daripada Mina ke Muzdalifah, daripada Mina nak pergi balik, nak tawaf ifadah semua, nak buat balik. Itu bukan cerita yang senang lah. Dia makan masa yang panjang, orang ramai. Mujahadah dan pengorbanan ketika haji ni kadang-kadang dia memberi satu kenangan yang sangat baik dalam hidup kita. Seronok cerita bab haji ni sebab itu kenangan. Kawan-kawan yang pergi masa Covid tu dia seronok dan dia selesa sebab orang tak ramai. Tapi feel haji tu dia tak ada lah. Dia tak rasa ramai, dia tak rasa melontar jamrah tu macam mana, dia tak rasa melontar ni. Kalau tuan-tuan pergi tu dia akan, tapi Saudi ni dia satu sistematik dia tu bagus lah. Dari segi keselamatan, dari segi penjagaan, kebersihan dan sebagainya luar biasa. Tuan-tuan tawaf lah, saya pernah sekali tawaf tu, pergi umrah ni, pergi umrah tawaf, ada makcik tua tu, taklah mungkin dia tak pakai pampers ke apa-apa, terberak dekat situ, kat tawaf tu. Saya rasa 7 saat dia berak tu, dia bermain lah geng cuci, zap. Lepas tu dia bermain letak zap, tarik, tutup kawasan tu. Dia sedut, lepas tu dia pocak air, saya pusing, tawaf main balik sekali lagi, tak ada lah, kawasan tu bersih lah. Dan memang dia ajak supaya buat dengan cepat, laju, tepat dan mantap. Masa melontar jamrah pun sama. Ni kita melontar ni tuan-tuan, di atas ni, ini orang ramai yang duduk melontar ni. Sini ada orang, seorang duduk, satu Pak Arab dia duduk situ. Sebab apa dia duduk situ? Dia bahagian wusha kalau ada masalah. Orang macam ni ada banyak situ. Ambulan ni buka siap dah. Dia punya apa? Dia punya siren semua siap dah. Maksudnya memang ready. Sebab bila kita pergi melontar tuan-tuan, kita tak melontar, kita tak pijak di lantai. Pijak kain ihram orang. Mereka ni pun macam-macam, segala beg. Orang kata jangan bawa beg Turki lah, Pakistan lah, macam-macam lah. Beg, payung, yang tu, yang ni. Kadang pijak tu tak stabil kita tu. Nak melontar lagi, nak cari tempat yang lokasi yang stabil lagi. Lepas tu nak keluar pula. Dia kata nak melontar, cari sahabat-sahabat besar sikit, nak follow dia. Saya pun follow satu Pak Arab tu, tak tahu Pakistan ke mana, Turki, tak tahulah. Saya pun follow dia. Ini nampak macam tebal ni, dinding penyelamat ni.
Dia jalan, dia rempuh orang lah, pelan-pelan, kita pun follow dia tu. Jalan cantik lah. Lepas tu dia pun mengelak. Kita pun nampak, cantik lah ni. Aku baling lepas dah ni, nak baling. Belakang saya tuan-tuan tahu, saya rasa Indonesia kot abang tu. Tapi dia rendah ya. Dia rendah kat bau saya. Wah, mai dia tak sampai kot. Saya tengok dia belakang. Dia buat tangan dalam beg dia tu ambil batu. Ni dia batu dia ambil punya banyak. Saya kata dia ni buat apa pula, gila tahun ni nak baling apa pula ni. Dia punya geram kat setan, dia lompat tinggi. Dia baling, mati kau setan, dia kata. Baling begitu. Punya banyak batu. Saya tengok satu pun tak masuk, kepala orang kena. Dia lompat tinggi, kemudian dia jatuh bawah sebab dia rendah. Sebab dia duduk dekat saya, orang belakang kali tengok saya. Oh, sudah aku pula. Kita tengok dia ni. Dia tak tahu pergi mana, dia pijat belah betul je. Allah. Jadi melontar ni satu kira kita mujahadah ke lah. Tapi tabung masa saya pergi tu, saya pergi dengan student. Masa tu melontar ni dia start daripada gerincir matahari itulah. Waktu afdalnya waktu kami pergi tu waktu duha. Tapi tabung haji tak bagi pergi time tu. Dia cari waktu yang orang tak ramai. Ada fatwa-fatwa kebangsaan Pak Haji, dia ringankan sikit, mudah ke orang. Dia tak mau pergi orang yang crowd sangat, lagi nak jalan jauh susah. Tabung haji dia cari satu waktu yang sesuai. Kita akan pergi time-time itulah, hak mudah untuk kita. Cuma kami student ni, kami pergi, kita apa? Kita cari lah tempat mana apa, kita muda-muda apa. Masa tu 22, 23 tu pergi rempuh masuk dalam tu kan. Duduk situ macam-macam. Dia nak orang keluar kain ihram sangkut. Tak apalah sangkut atas, hang sedekah pergi je. Kalau sangkut bawah, tarik je juga. Tarik daripada atas, jangan tarik. Baik hang keluar tak pakai apa, daripada hang kena bijak. Tuan-tuan, jatuh ni kira wabillahi taufiq. Kita tak boleh, bukan kita tak kesian kat orang. Sebab keadaan tu terlalu ramai. Tuan-tuan nak tunduk angkat dia tu, silap bilang tuan-tuan kena bijak. Terberetuk sikit jatuh lah, memang pergi je. Sebab tu, ni yang duduk di sini ni, Pak Arab ni, dia memang sangat alert dengan benda tu. Dia tengok tu, dia punya jajahan kawasan dia tu ada ruang. Maksudnya dia ni mungkin dia jaga kawasan sikit ni ya. Hang ni ya, hang tengok. Hang tengok tang ni. Dia tengok tu. Jatuh je tuan-tuan, saya tengok ada orang jatuh. Macam tu lah. Daripada stretcher depa tu, dia akan mai ambil orang tu, dia kena ambil dalam masa kurang daripada 10 saat. Dia mesti keluar daripada kawasan tu. Jatuh je, dia bagi arahan, dia ada kod tau, nombor berapa kau. Depa tak tengok orang. Tapi dia tahu, saya tak tahu lah, mungkin ada kat atas tu kod apa nombor tu kat mana apa. Dia beritahu, okey situ lokasi. Depa akan bergerak situ kan. Pegang saja terpi, betul orang tu jatuh orang tu. Depa akan tahan, angkat dia tu, depa keluar tu. 10 saat je. Terus angkat ambulans, terus jalan pergi. Tangan dia kalau Malaysia kita bagi gelang tu, hang negara mana apa semua tu nombor 2. Jadi hang bawa pergi hospital bagi selamat tu. Nanti kita tengok hang negara mana, kami hantar hang balik. Tang tu Saudi dia benar kan. Dia bab kebajikan, keselamatan, pengurusan, itu memang bagus dia. Sebab dia jaga elok, bersih dan sebagainya lah. Jadi haji ni tuan-tuan cerita banyak kali pun dia tak akan nampak selagi kita tak pergi haji. Cerita lah Kaabah lah, cerita lah Mina lah, Muzdalifah lah, melontak lah, terowong lah, apa semua. Betul? Bila hampir, jadi kita pergi tu kita tahu cantik dia punya masjid tu, dia akan nampak dia punya jalan dia. Jadi kesimpulannya, simpanlah duit di tabung haji. Saya nak pergi haji ustaz, saya nak pergi haji, akaun ada? Dia tanya kita, akaun kena buka dia dah. Hak buka akaun pun 20-50 baru boleh pergi haji. Sekarang tuan-tuan bubur boleh pergi haji bila? 2074 baru boleh pergi haji. Nama dia beritahu, cik boleh pergi haji 2074. Ni Covid pula, dia kurang pula orang. Tidak kita ramai kan. Menteri Agama kata kita tak dapat extend orang, dia pun tak berani buka banyak lagi, dia buka sikit je dulu. Kalau tidak, Malaysia selalu pergi, kalau Menteri Agama pergi sembang-sembang sikit apa, buat kelip mata sikit, dia dilepas sikit lah 10,000, 20,000 lebih, jadi orang boleh pergi. Ni cerita apa? Tak cukup pula. Terus duk pergi banyak pun 2074, akaun pun hang tak buka. Isnin ni hampir buka, nanti dapat tahu bila. Lagi 4 hari dah jaya nak main, baru pergi haji. Lambat sangat lah. Tapi dia tak ada, dia nama je 2100, dia 2022 kan.
Dia abang 2098. Dia cakap aku tu. Nanti ada ruang apa, dia telefon abang, "Cik, ada tawaran, cik nak pergi ke?" Terutama kalau kita bawa mak kita, ayah kita dah berumur dah, kita pergi sembang pegawai dia. Mak saya umur sekian-sekian, saya pun tak tahulah bila ni boleh tak saya nak khidmat mak saya. Boleh, dia bagi adjust. Ada lah. Tak ada kabel pun tak apa, tetapi cakap dengan dia, insyaAllah kita pergi haji ke nak pergi mana kan. Jadi haji ni kita niat di hati kita lah, insyaAllah Allah mudahkan satu hari supaya kita pergi. Ada orang kata takut pergi haji, takut tak nampak Kaabah dia tu. Takut tak nampak Kaabah. Waktu pergi umrah tu dia kata sampai-sampai tu dia punya risau, dia takut. Dia kata, "Saya ni ustaz ni, saya takut sangat ni, saya menangis-menangis betul." Sebab apa? Sebab sampai risau sangat ni. Memang betul lah daripada cerita tu. Kalau kita dosa banyak, kita buat salah, kita tak akan nampak Kaabah semua dah. Allah tutup mata kita. Kaabah ni untuk orang yang bersih, orang yang hati dia bersih. Orang yang dosa banyak macam saya, macam tak nampak Kaabah. Syaitan memang tak nampak Kaabah. Kaabah apa? Kita main Madinah dulu. Madinah mana ada Kaabah. Dia tahu kan Madinah kat Kaabah. Kaabah kat Mekah. Abang buat bengong tu. Dia tak, "Oh betul. Oh tak apa, nanti saya nampak lah." Memang nampak. Kaabah mana dekat Mekah? Siapa nak buat kat Mekah hari-hari? Kat Madinah mana ada Kaabah? Kita turun di Madinah dulu bang, nanti baru kita pergi Mekah. Oh betul. Itu dia faham macam lain. Dia nak cari Kaabah. Cari Kaabah tak mana, tak nampak lagi. Kita bila pergi Mekah, boleh tak kita jangan cerita benda yang menakutkan ke orang? Cerita benda seronok ke orang. Aku pergi Mekah ni, punya ramai orang sampai nak jalan tak boleh. Mereka kata tahun ni paling ramai kali. Macam hampir tak tahu. Baru pergi tahun ni buat macam hampir tak tahu, boleh tahu orang ramai. Cerita kat orang bagi seronok. Weh, orang ramai. Tapi hantar tak, bila kita pergi Mekah ni, Kaabah ni, bila kita ingat hati kita ni, "Ya Allah, aku nak tawaf, mudahkan aku." Nanti Allah buka lah jalan ke hang, jalan. Tu ke? Orang seronok tengok macam tu. Orang seronok nak tu. "Weh, aku tua tak larat nak pergi hanya yang kata hang tua. Semua orang tua-tua dunia semua pergi sama juga. Ada yang wheelchair ada. Ada pakcik tu daripada Malaysia tu, dia wheelchair hantar tak, punya teruk dia naik kapal sampai pijak bumi Mekah Madinah. Hantar tak, dia jalan elok macam biasa je. Semua dia buat elok. Naik balik flight, turun balik, tandan kaki dia jadi tak kuat. Niat dia betul, Allah tolong dia. Kita cerita ke orang, bagi orang seronok. Jangan cerita benda menakutkan ke orang. Hantar member aku tak nampak Kaabah. Dia jadi takut. Allah, Kaabah tak nampak, Kaabah tak nampak. Lain-lain dia pergi mana? New Zealand. Tak pergi Mekah. Nanti aku tak nampak Kaabah. Aku nampak Koala Bear tak apa, dia pergi Koala Bear apa semua. Nak mampu baru pergi Mekah. Jangan macam tu. Pergi je tak apa. Ada, memang ada Allah tunjuk. Sebab tu kita taubat dengan Allah sebelum pergi Mekah. Orang kata buat kenduri balik, jangan buat kenduri masa sebelum pergi. Dua-dua bagus juga. Buat kenduri sebelum pergi untuk supaya apa? Supaya boleh kita minta maaf dekat orang. Kalau ada hutang-hutang kita terlepas pandang, dia main, kita boleh bayar kat dia. Dah balik bayar esok, ada rezeki lebih, buat lagi kenduri. Sebab selamat balik mai dah, seronok bagi makan dekat orang. Boleh. Nak buat kenduri awal boleh. Tak nak buat kenduri lah boleh. Tak mau buat kenduri terus pun boleh. Jadi suka hati hang. Apa pun tak apa. Ada duit buat, tak ada duit sudah. Duit ada nak pi je, tak duduk kalau buat kenduri, lelah habis duit kat kenduri, habis Mekah tak ada duit pula. Orang tanya, "Ustaz nak bawa, saya nak pergi umrah, saya nak bawa duit banyak mana pergi Mekah?" Saya dah bawa 800 juta pun tak cukup. Dia tak akan cukup mana. Hang nak bawa berapa pun tak akan cukup. Hang bawa sikit, dia akan belanja sikit. Bila hang banyak, mak belakang aku, bos aku, pagat tempat kerja aku, semua kita nak beli sebab duit banyak. Kita nak beli semua orang lah. Kita pun kalau orang pergi Mekah ni, janganlah banyak sangat pesan kat orang. Hampir cari kat aku batu zamrud yang sebelah hijau, sebelah koko. Kawan tu kira habis tawaf apa semua, umrah ke haji ke apa, duk mampu duk cari batu tu kan. Ibadat apa tu buat, duk cari batu. Payahlah batu-batu semua simpan kat hang, belambak rawak beli sudah, belambak macam-macam batu duk ada. Dia pergi situ bukanlah hari-hari pergi, dia nak pergi buat ibadat. Tak payah cari batu apa lah. Pergi cari emas. Punya tak ada emas kat sini. Pergi cari emas tak tahu. Carilah benda-benda yang
Apa? Pi ziarah alim ulama, pi ziarah tempat-tempat bersejarah yang orang tak pi. Yang pi umrah duk pi cari hotel yang cantik, yang lawa, dekat lain lah. Hotel bukan tak ada kat Malaysia, berlambak-lambak hotel yang hebat-hebat ada kat Malaysia. Kita duk pi cari hotel lah apa semua. Fokus kita apa? Ibadat. Kita kata dia ada. Tak ada, sudah orang tak payah kalut dengan aku. Sambil-sambil jalan di kedai cari benda ni, tanya satu dua Pak Arak tu. Pak Arak tu kata ada. Tak ada, sudah orang tak payah duk cari, hampir buat ibadat sudah. Senang gitu. Dulu saya nak pergi Mekah daripada Mesir tu, best budaya student, dia akan letak buku. Jadi buku nota. Siapa yang main kenduri kita sebelum kita pergi Mekah, dia tulis apa dia mau. Nama dia, tolong doa kat aku yang ni. Tolong doa kat aku yang ni. Jadi kita bawa doa tu, buku tu, sampai depan ada tawaf ke apa ke, baca doa kat orang. Bagus juga macam tu. Sekarang tak ada buku dah. Sekarang dia buat apa? Sebentar lagi saya akan tawaf. Siapa ada doa, boleh lepak dalam Facebook saya. Tolong doa kat aku yang ni. Dia dah habis doa semua, dia tengok Facebook tu, dia doa, ya Allah, kawan aku nama sekian-sekian, dia suruh doa supaya dia dapat zuriat. Bagilah zuriat pada dia, ya Allah, anak dia nakal, ya Allah, anak dia macam ni, ya Allah, suami dia teringin nak menikah satu lagi, apa macam-macam lah. Doa-doa kat orang apa semua. Macam tu. Bagus doa kat orang, kerana Allah bagi kat kita apa yang kita minta kat orang, kita pun akan dapat juga. Walaka mithluhu, untuk hang pun macam tu juga, untuk hang pun macam tu juga. Hadis yang ketiga, babun fi sya'ni birril walidaini wa ma fihi. Haddatsana Nadhr bin Shumail, haddatsana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abar, faqala ummaka, qala man, thumma man, qala thumma ummaka, qala thumma man, qala thumma ummaka, qala thumma man, qala thumma abaka, thumma al-aqrabu fal-aqrabu. Datang seorang lelaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersabda dan berkata tu bukan bersabda, silap. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mesti aku buat dengan baik? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Yang keempat barulah kemudian ayahmu, kemudian orang yang terdekat dan orang yang terdekat. Jadi kitab ni kita mengaji dah bab semayang, bab taharah, bab haid, bab puasa, zakat, haji, tu semua kita tengok. Ustaz bagi tabuh ni habis dulu. Okey, masuk daripada hadis ni, maka datanglah pula kita hablum minan nas pula. Yang tadi tu hablum minallah, hubungan dengan Allah, semayang, puasa, haji dan sebagainya. Masuk pula bab kita kena buat baik. Dan orang yang pertama sekali dalam yang hebat sekali kena buat baik adalah, nama dia adalah mak kita, mak bapak kita lah. Kemudian orang-orang yang baik, orang-orang aqrabin, maksudnya adik-beradik, kakak, mak lang, tok ngah, jenis rapat-rapat dulu. Kemudian baru dia pergi gelombang dia lebih besar daripada orang yang lain yang rapat dengan kita dulu. Jadi dalam banyak-banyak manusia, Nabi SAW sebut kata orang yang patut dapat penghormatan yang besar ni adalah mak kita lah. Kerana jasa dia melahirkan, mendidik kita, ajar kita, buat segala baik dengan kita. Jasa mak tu sangat hebat dan besar. Mak ada peranan dia, bapa ada peranan dia. Mak dia lebih pada kasih sayang lah. Kalau bangun tidur malam dan sebagainya, nak bancuh susu ke apa-apa, dia lebih pada mak lah. Bapa ni dia lebih pada pam duit gitu ya, dia pergi cari main bekalan bagi. Dua-dua dia perlu jugalah. Mak ni dia macam guru kat rumah kita. Tapi bapa penting tak? Bapa macam mudir, macam ketua di atas lagi. Kerana apa saja yang dibuat oleh mak adalah bawah panduan seorang ayah. Sebab tu Imam Haramain
ketika dia nak kahwin, bapa dia lah. Ketika bapa dia nak kahwin, dia cerita, bapa aku tidak mencari calon isteri untuk dia kahwin, tetapi dia mencari calon ibu untuk anak dia. Maknanya dia tak kahwin lagi, dia tengok ada tak ciri-ciri orang boleh ajak anak aku bila aku dapat anak, dia boleh ajak jadi orang yang soleh dan baik. Maka begitu bapa dulu ketika dia nak cari pasangan hidup, dia cari pasangan yang ada nilai-nilai keagamaan yang baik supaya anak dia dapat ditarbiah dengan betul. Tuan-tuan, walaupun tak ada di kalangan Nabi jadi, di kalangan orang perempuan jadi Nabi, tak ada satu Nabi yang Allah Ta'ala hantar mai illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali lelaki yang kami wahyukan pada mereka. Semua Nabi-Nabi lelaki. Tetapi kita jangan lupa, yang melahir dan membesarkan Nabi itu semua adalah orang perempuan. Jadi mak ni atau orang perempuan ni, terutama ibu, dia ada peranan besar dalam masyarakat. Sebab tu orang perempuan ni kita kena ajak dia bagi jadi dia bagus, dia elok. Kerana di tangan dia lah dia akan didik anak-anak dia ni jadi orang baik. Jadi jasa mak dengan bapa, dosa derhaka pada mak dan bapa ni, tuan-tuan tengok kitab kabair semua ranking duduk nombor 2. Lepas syirik, aqul walidain atau uququl walidain ni dia duduk ranking nombor 2. Lepas derhaka dengan Allah, dia derhaka, lepas syirik, derhaka dengan ibu dan ayah. Derhaka dengan ibu dan ayah, dia ada dosa. Kalau kita berzina, dia ada lokasi yang kita berzina, maksudnya tu alat kelamin. Kalau kita tak bayar zakat, maksudnya tangan kita tak bayar. Kalau kita pergi pusat judi, maksudnya kaki kita bergerak. Kalau mata kita tengok benda jahat, maksudnya mata. Setiap dosa dia ada part by part yang bertanggungjawab. Tapi derhaka pada mak dan bapa, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, seluruh batang tubuh hang tu dia menanggung dosa dan kesilapan. Derhaka ni dia bukan mesti kita pergi jet mak kita, pukul mak kita. Cukup dengan benda-benda yang boleh menyebabkan orang tu jadi terasa hati dengan kita. Tambah dia dah sakit, tambah dia dah berumur. Mak, tuan-tuan, mak kita ni dia mau apa bila kita dah berumur, dia dah berumur macam ni, dia mau apa pada kita? Dia mau kita bagi dia duit ke? Kita boleh calculate tak dekat dia? Mak, jom kita kira, kita founder satu bisnes, gaji pun bagus, hebat, orang yang berada lah. Kita panggil mak kita kata jom kita kira, kecil dulu pampers berapa, susu berapa, pergi sekolah berapa, satu hari berapa ringgit, calculate semua lengkap lah. Katalah 800, katalah kita kata 50,000 mak kita spend kat kita dengan universiti semua. Kita kata mak macam ni lah, tak bagi 50,000, cik bagi kat mak 800,000. Agak-agak terbalas lah dia punya kesusahan jaga kita dengan 800,000. Tak, dia tak akan terbalas dengan wang. Dan mak kita pun bukan mau duit, umur-umur macam tu. Dia mau kita spend masa dengan dia. Bawa cucu, kalau Sabtu Ahad cuti, bawa lah pergi anak-anak semua pergi duduk dengan dia saja, pergi lepak, sembang dengan dia, seronok itu je. Ni balik rumah mak pun duk main telefon. Mak nak sembang kita. Tuan-tuan tahu malam raya kadang-kadang kalau tak Covid cerita lain lah. Ni tak Covid, mak kita tunggu sebelah rumah ni, adik-beradik dia semua balik, anak-anak dia semua balik, bawa anak cucu meriah depan raya, depan rumah, main mercun lah apa semua. Mak kita seorang-seorang duduk rumah, tu tengok telefon tu. Kadang dia hantar kedai telefon ni, dia tanya dekat kedai, telefon ni sebab apa orang boleh repair telefon kawan? Sebab anak pun lama tak telefon, mungkin telefon ni rosak kot. Dah anak dia tak telefon. Mak telefon dia kata, mak sibuk lah, sakilah tengah mesyuarat ni, sakit telefon balik. Tapi tak telefon balik pun. Dia sunyi lah tuan. Apa dia dapat? Dia besar kita, dia bagi kita jadi orang berjaya. Kita berjaya berada peringkat macam ni, sebenarnya tu adalah doa mak kita. Kita tak tahu. Kita dah ingat mak kita tak doa. Mak kita mungkin tak sepandai kita, tapi doa dia lebih hebat daripada doa kita. Mungkin kita biasa ya. Ada orang serabut masalah, banyak masalah, kena ranjau member puluhan ribu di tempat kerja, orang fitnah dia macam-macam lah. Tempat mana kita bercari? Di mak kita pergi duduk sembang dia. Mak punya doa boleh angkat. Kita nak buat apa-apa benda, pergi minta punch card dengan mak lu. Mak, boleh kau nak buat ni? Siapa ada mak, siapa ada ayah, hargai mak ayah yang ada dengan kita. Tak selalu mereka boleh ada dengan kita. Tak selalu kita boleh ada atau mereka boleh ada. Sebab tu jasa mak ni terlalu hebat dengan bapak ni terlalu hebat. Ujung-ujung usia mereka, apa mereka mau kita bagilah khidmat pada mereka. Buatlah apa benda dia mau. Dia nak makan apa sedap, bawa lah dia main. Dia tak mau duduk rumah kita. Tak selesa tuan-tuan.
dia tak suka duduk rumah kita. Tak payah force dia, tak payah paksa dia. Jangan hantar anak-anak kita semua dia. Dia umur 68, cucu hang umur berapa anak hang? 4 tahun, 5 tahun nak hantar dia hari-hari kat dia. Laratkan dia jaga anak hang. Anak hang baru beranak 7 bulan, 8 bulan. Dia umur 55. Tak cukup dia duduk jaga hang pada kecil. Kuliah muslimat tak ada nak pi, tarawih tak ada nak pi, apa benda pun ibadat tak ada. Dah hang besar, anak 4-5 tahun, hang hantar dia biar dia kerja. Sekali-sekala Sabtu Ahad main hantar, mak tolonglah ada kursus ni 2 hari. Mak takkan tolak, mak seronok. Tak apa. Hari-hari menjadikan mak kita sebagai orang yang jaga cucu kita. Dia request tak apa. Hanya hantar kau boleh, main hantar kat mak. Tu lain. Dia tak kata apa. Dia nak rehat lah tuan-tuan. Kita umur 32. Hang rajinlah bangun 2 pagi, 3 pagi, susu badan, bantu susu baik kat dia. Dia umur 55, dia tak rehat, dia nak tidur. Bila dia bangun qiyamulai apa semua. Banyak kerja dia ada. Bagi dia rest, duduk dengan kita, atau dia duduk rest. Jangan kerja apa adalah. Umur-umur macam tu kita kata dia, mak nak apa? Aircon, pasang aircon bagi mak. Kalau ada duit lah. Mak nak apa? Bapa kita umur apa lah? Apa umur 60 lebih lah. Motor lama lah, duk bawa lah. Reput lah motor tu. Nampak adik-beradik lah, collection lah sikit. Beli satu motor baru kat dia. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi rempik di Sepang ke? Masjid, kuliah, yang tu, yang ni, apa sikit? Lotus ke apa, ke beli nugget ke apa? Gigi pun polidin kalau makan apa sangat pun. Macam tu ya. Bagilah dia seronok sikit. Motor tu sejak daripada hang sekolah rendah, dia duduk ronda dengan hang tu. Hang ada rezeki lebih sikit, hang belanja mak hang belanja isteri hang, beli baju mahal-mahal online sampai beratus-ratus, beg tangan Jovian datang apa lah punya mahal-mahal gitu. Mak hang dikak beli baju dia. Tu raya. Baju raya kat bapak pun tak beli satu, beli satu baju Melayu online. Beli Ashraf RM165. Awak hang miskin bagi kat mak hang tu. Kasut hang lebih mahal daripada baju bapak hang. Mak pakai telekong tu, siap letik lalat lama dah. Hang tak boleh beli satu telekong Siti Hadijah RM250 bagi kat mak hang. Mak hang kot kira buat apa? Saya tak ada duit. Tak ada duit, tak ada masalah apa. Tapi jangan hang kata tak ada duit depan mak tapi hang berjalan merata. Mak tahu, mak sedang. Naluri mak tu dia tahu. Hang ranjau pun dia tahu, hang tak ranjau pun dia tahu. Mak bapa tuan-tuan tak boleh balas dengan apa? Sebab tu Allah ajak kita apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, aku tak tahu nak balas kat dia macam mana. Macam mana dia kesian kat aku masa kecil, itulah kau balas kat dia. Sebab aku tak boleh balas kat dia. Sebab kesian masa kecil tu dia tak ada nilai tuan-tuan. Sebab letih dia, kita tak boleh bayar. Mengantuk dia, kita tak boleh bayar. Dia jaga kita malam tidur, dia tepuk-tepuk kita. Lepas tu kita terjaga, dia terjaga. Tak pergi main balik. Mak tu baru nak tidur, anak-anak main lompat dari kepala mak semua. Letih, mata merah. Itu pun tak boleh bayar. Itu Allah boleh bayar. Ya Allah, rahmati mereka seperti mana mereka jaga aku masa aku kecil dulu. Maka kita surrender, Allah yang boleh balas jasa mak dan ayah kita. Jadi ada mak, ada ayah, doa kat mereka. Buat baik dengan mereka. Mak saya tak ada dah ustaz, ayah saya tak ada dah ustaz. Apa kita perlu buat? Buat doa kat mereka selalu. Ada rezeki lebih sikit, buat apa? Buat wakaf atas nama dia. Cari mana-mana pusat tahfiz dan sebagainya. Beli ayat tapih ke berhenti ni saya bagi kat bapak saya. Ingat di hati kita, Allah bagi pahala continuously kat bapak kita. Bapak kita cari rezeki kita daripada sihat sampai kecil manis. Daripada sihat sampai sakit jantung. Daripada sihat sampai sakit jantung motor. Semua nak tak kita pergi kerja cari rezeki kat kita lah. Kita dah besar elok apa semua sikit, kita nak beli wheelchair baru kat dia pun kita kira beban. Siapa nak bawa bapak pergi hospital? Ni hang lah bawa. Mak sakit duduk di rumah, dia beli telefon, Along, ni mak 2 minggu dah ni, apa nak ambil pula? Kami berjalan dah minggu ni, berjalan cuti sekolah ramai dah ni, hampa tak mau ambil mak. Mak rasa apa? Dia mesti rasa aku mati bagi bagus ya, aku menyusahkan anak-anak aku. Tak boleh cakap macam tu depan mak. Hang cakap pergi duduk, hang tingkat 5, hang naik tingkat 13 cakap tu dengan mak hang, dengan Along. Hampa fight adik-beradik jangan tunjuk kat mak. Jangan rasa mak duduk dengan kita beban. Itu lubuk pahala Allah bagi kat kita. Jangan. Dia nak apa? Umur-umur tu memang dia beban. Tuan-tuan jaga orang sakit macam tu lah. Mak saya orang sakit, tapi dia terlantar lah. Jaga orang sakit ni macam tu. Orang timai kan, dia kata, anak-anak aku tak bagi makan apa kat aku. Aku lapar lah. Kesian. Orang main pula jadi tak tahu apa, jadi bengong.
Apa tak bagi makan kat mak ni? Tak tahu apa lah, orang sakit macam ni. Dia macam tu cakap je tu. Kita bagi didik, dia kata anak aku tak bagi apa kat aku, kedekut aku belah pada kecil. Apa dia tuan-tuan? Sabar, sabar. Kita dosa banyak, Allah nak hilangkan dosa dengan mak kita tu kan. Jaga, kencing tak mau abang, berak tak mau abang, tak mau pergi hospital, tak mau pakai pampers, rimai, marah, cawan tolak saja bagi pecah. Semua tu sengaja Allah buat sebab hang dosa banyak, Allah nak cover dosa dengan mak Allah tak main tu. Lebih kurang kita tahan sikit. Tak tahu berapa lama ustaz, 10 tahun lagi dia nak hidup ke apa. Tuan-tuan, kita jaga anak sakit, kita harap anak kita sembuh. Tapi kita jaga mak bapak kita sakit, kita harap dalam hati kita kalau dia ni tak ada pun bagus. Tu beza kita jaga anak kita dengan kita jaga bapak dan mak kita. Maka hati-hati. Kalau mak terasa hati, setitik air mata mak jatuh ke muka bumi, hijab keberkatan dalam hidup ang tak ada benda apa. Sebab dia terasa hati dengan kita, hanya harap hidup ang jadi seronok tu. Kalau tuan-tuan serabut lah, buat dia ni tak kena, buat ni tak kena, buat ni tak kena. Tetapi jumpa mak lah, baita, ada apa mak terasa orang cek ke? Sebab apa ni, buat apa tak kena. Mak cakap, macam ni. Mak dia maaf je. Tapi dia terasa hati tu dia akan ada juga lah. Waktu tu ni tambah dia main satu peringkat umur tu, dia cepat terasa, cepat terasa. Bahasa kena jaga dengan dia, tambah dia sakit. Dia sakit, lagi sensitif. Dia berumur, lagi sensitif. Mak meninggal dah, bapak duduk seorang. Carilah bagi satu mak baru kat bapak. Jangan kata apa ni bapak gantai lah apa. Hang cakap pandai lah apa semua, melingkup pergi Kuala Lumpur dah, bapak duduk seorang duduk rumah. Mak tak ada betul je. Teman, bukan nak kelamin saja, bukan nak jimat saja. Dia teman nak bantu ayah. Ada orang nak buat petang-petang nak buat cokodok ke apa. Hang duduk dengan isteri hang duduk di Kuala Lumpur semua enjoy. Kalau dia mau, cari seorang bagi satu. Ayah, inilah kami boleh tolong ayah. Kita duduk kampung pun senang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada orang telefon mak, macam mana apa okey ke. Jangan anggap dia tu ni nak merampas harta, ni nak dia jaga bapak kita pun. Tak apa dia mau, kita bagi khidmat yang terakhir pada dia. Manjang dia cakap pasal mak bapak ni. Tapi ala kulli hal, yang ada mak bapak, tolong bersyukur dengan nikmat mak bapak yang ada. Setiap hari telefon minta maaf, cium tangan, cium dahi dan sebagainya. Yang dah tak ada, selalu doa pada dia. Dan yang tak ada, tolong buat baik dengan member rapat mak dan bapak kita. Bapak kita ada member kamcing, dia rapat dengan dia tu. Bapak kita meninggal dah. Tuan-tuan Sabtu Ahad beli ayam ke, beli lauk ke, beli buah ke. Ni derian ada. Cari apa, musang king ke, musang king kong ke apa kata tu, pergi bagi. Pakcik, apa ramai lama tak jumpa? Dah saja lalu tahun ni sini. Pergi market tadi ada beli ikan sikit, ambil dengan sarapan kat pakcik. Apa banyak ni? Alah, saya teringat bapak saya. Pakcik kawan baik bapak saya. Saya bagi dah kat pakcik itu. Okey, terima kasih. Selalu buat baik dengan kawan mak kita. Mak kita selalu kawan dengan rapat dengan dia. Tapi beli bila-bila raya ke, beli kain batik ke, beli apa-apa ke raya, pergi bagi kat rumah makcik tu kan. Saya teringat mak saya bagi kat makcik lah, makcik kawan baik mak saya. Itu sunnah yang Nabi ajak dengan kita. Buat baik dengan kawan baik mak bapak kita dan sentiasa doakan pada mereka. InsyaAllah nanti kita jumpa dalam hadis berikutnya berkaitan dengan kelebihan dan ganjaran jihad fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.